Terima kasih klik video ini dan jangan lupa subscribe. Pada 15 April 2014, seorang wanita dijatuhi hukuman gantung sampai mati oleh Mahkamah Tinggi Shah Alam selepas dia dan adik tirinya didapati bersalah membunuh ibu tirinya dengan cara menekuk muka mangsa menggunakan bantal pada tahun 2012. Hakim Datuk Akhtar Tahir menjatuhkan hukuman itu selepas berpuas hati tertuduh Zahidah Ahmad berusia 27 tahun, seorang pekerja kelab malam, dan adik tiri perempuannya Maznah Abdul Somad gagal menimbulkan keraguan yang munasabah terhadap kes pendakwaan. Mahkamah kemudian juga memutuskan hukuman penjara selama diperkenankan oleh Sultan Selangor terhadap Maznah selepas mendapat laporan akhlak berikutan semasa kejadian dia masih di bawah umur iaitu 16 tahun. Dalam penghakimannya, Hakim Akhtar berkata selepas mendengar keterangan kedua-dua beradik itu, beliau mendapati pembelaan mereka bersifat penafian semata-mata. Zahidah dan Maznah didakwa bersama-sama membunuh Tanziah Zainuddin berusia 72 tahun di alamat nombor 2 Lorong Kiai Sujak 20B, Taman Seriwangi, Kapar, Kelang pada pukul 5.30 petang 14 Julai 2012. Mereka didakwa mengikut Seksyen 302 Kanun Kesesaan dibaca bersama Seksyen 34 Kanun sama yang memperuntukkan hukuman mati mandatori pada masa itu. Sebanyak 14 saksi pendakwaan dan 3 saksi pembelaan dipanggil memberi keterangan sepanjang perbicaraan. Akhbar sebelum ini melaporkan kematian mangsa seorang guru agama pada awalnya diklasifikasikan sebagai mati mengejut dan dikebumikan. Namun terdapat keganjilan yang disedari oleh ahli keluarga yang akhirnya kubur mangsa digali semula untuk disiasat. Lalu apa sebenarnya yang telah terjadi kepada mangsa? Ini adalah kisahnya. Pada hari kejadian, di rumah terjadinya kejadian, terdapat seramai 5 orang yang berada di kediaman mangsa pada hari itu. Mereka ialah Zahidah, Maznah, rakan Zahidah bernama Normah binti Abu Bakar, mangsa, dan suaminya Haji Ahmad bin Sakimin. Seorang anak perempuan mangsa bernama Maryam binti Abdul Somad telah melawat ibunya pada hari yang sama tetapi telah meninggalkan rumah tersebut selepas beberapa ketika. Selepas itu, suami mangsa yang merupakan seorang imam telah keluar untuk solat pada jam 4.20 petang di surau berhampiran. Ketika itu, dia melihat mangsa sedang tidur di ruang tamu manakala Zahidah, Normah dan Maznah berada di ruang berlainan dalam rumah itu. Apabila suami mangsa pulang selepas solat kira-kira jam 6 petang, dia melihat mangsa masih terbaring di ruang tamu tetapi tubuhnya kelihatan tidak bergerak dan gigi palsunya terletak berhampirannya telah menimbulkan syakwa sangka bahawa ada sesuatu yang tidak kena. Pada masa yang sama, dia tidak melihat Zahidah dan yang lainnya di rumah itu. Suami mangsa kemudian memaklumkan jirannya dan menghubungi talian kecemasan bagi melaporkan kejadian. Tidak lama kemudian, ambulans tiba dan pegawai perubatan kemudian mengesahkan bahawa mangsa sudah pun meninggal dunia. Kemudian, ahli keluarga berkumpul untuk mengebumikan mangsa. Walau bagaimanapun, terdapat rasa tidak senang dan syakwa sangka di pihak ahli keluarga bahawa ada sesuatu yang tidak kena. Sangkaan mereka timbul apabila terdapat kesan lebam pada badan mangsa semasa memandikan jenazahnya. Ahli keluarga bagaimanapun memutuskan bahawa untuk mengelakkan sebarang kelewatan dalam pengebumian dan untuk mengelakkan sebarang kesulitan timbul jika perkara itu dilaporkan kepada polis, mengambil keputusan untuk meneruskan pengebumian. Bagaimanapun, selepas menyoal Maznah 2 hari selepas pengebumian, ahli keluarga mendapati terdapat unsur-unsur keji dalam kematian mangsa. Laporan polis kemudian dibuat dan polis mendapatkan perintah mahkamah untuk menggali mayat mangsa. Bedah siasat telah dilakukan dengan sewajarnya tetapi kerana penguraian jenazah, ahli patologi tidak dapat menentukan punca kematian. Siasatan polis dibuat atas aduan keluarga mangsa bahawa gelang emas yang biasa dipakai oleh mangsa telah hilang. Hasil siasatan polis berjaya menjejaki kehilangan gelang yang dipakai oleh mangsa di sebuah kedai pajak gadai. Mereka yang bertanggungjawab menggadaikan gelang itu dikenali sebagai Muhammad Siddiq bin Osman dan anaknya Muhammad Zumri bin Muhammad Siddiq. Kedua-duanya telah ditangkap oleh polis dan selepas menyoal siasat, polis mendapati Zumri adalah teman lelaki Zahidah. Ketika disoal lanjut, didapati gelang emas itu diberikan kepada Zumri oleh Zahidah yang memerlukan duit. Soal siasat terhadap Zumri juga membawa polis kepada Zahidah yang kemudiannya ditahan di hotel bajet bersama kawannya Normah.
Zahidah selepas disoal siasat membawa pegawai penyiasat ke rumah di mana mangsa ditemui mati untuk mengambil senjata pembunuhan yang didapati adalah sebiji bantal. Bantal itu dihantar ke bahagian siasatan forensik. Selepas pemeriksaan bantal dengan sarung bantal, ahli kimia mencatatkan kehadiran kesan darah. Kesan darah tersebut dianalisis dan didapati sepadan dengan DNA Zahidah. Sewaktu disoal siasat, kawan Zahidah, Norma, yang menjadi saksi menceritakan pada hari dia pergi ke rumah mangsa untuk meminta bantuan kewangan. Sebelum itu, dia meminta bantuan suami mangsa kerana mengetahui dia adalah seorang imam tempatan dan boleh mengumpul dana bagi pihaknya. Suami mangsa bagaimanapun menolak permintaannya dan ini telah menyebabkannya meminta bantuan dari Zahidah. Menurut Norma, Zahidah mencadangkan jalan keluar daripada kesusahannya dengan memintanya mengambil bahagian dalam rancangan untuk membunuh mangsa. Menurut Zahidah, ini akan menyelesaikan masalah kewangan Norma dan dirinya serta masalah Maznah yang berputus asa dengan bebelan berterusan daripada mangsa. Menurut Norma, dia berat hati untuk turut serta dalam rancangan pembunuhan mangsa. Peranan utama yang dimainkan oleh Maznah dan Zahidah yang menggunakan bantal untuk menekuk mangsa dan dia memegang kaki mangsa. Apabila mangsa sudah tidak bergerak, Zahidah mengambil gelang emas mangsa dan ketiga-tiga mereka melarikan diri dari tempat kejadian. Maznah pergi ke rumah tunangnya manakala Normah dan Zahidah berakhir di hotel bajet dengan bantuan Zumri. Zahidah telah membuat rayuan atas sabitan dan hukuman yang diterimanya di Mahkamah Rayuan. Pada 12 Januari 2017, Mahkamah Rayuan telah mengetepikan sabitan atas kesalahan membunuh dan menggantikannya dengan sabitan di bawah Seksyen 304 Kurungan A Kanun Kesesaan yang menjatuhkan hukuman penjara 30 tahun berkuat kuasa dari tarikh tangkapan. Alasan mahkamah adalah tidak terdapat keterangan yang dikemukakan oleh pakar patologi bahawa tindakan menekuk muka adalah mungkin atau secara keseluruhan berkemungkinan akan menyebabkan kematian. Pakar tersebut menyatakan bahawa sebab kematian tidak dapat dikenal pasti dan ia adalah berkemungkinan bahawa kematian adalah akibat punca semula jadi. Pakar patologi mengesahkan bahawa mangsa menderita kerana asma 2 tahun sebelum kematiannya. Berdasarkan atas fakta mangsa yang berusia 72 tahun adalah pesakit asma, ia adalah berkemungkinan bahawa mangsa boleh meninggal dunia akibat serangan asma. Atas isu ini, pihak pendakwaan gagal untuk mengemukakan apa-apa keterangan perubatan untuk mengecualikan kemungkinan sedemikian. Juga tidak terdapat darah atau DNA mangsa didapati pada bantal tersebut. Oleh itu, mahkamah memutuskan pindaan ke atas sabitan dan hukuman terhadap Zahidah di atas kematian ibu tirinya. Dia kemudian terlepas hukuman tali gantung. Apakah ianya adil? Sama-sama kita hadiahkan Al-Fatihah kepada Allahyarhamah Tanziah Zainuddin. Semoga rohnya dicucuri rahmat dan dimasukkan ke dalam golongan hamba-Nya yang beriman. Sekian.